Allah, astaghfirullahaladzim. Ya, sebab hari ni sepanjang hari pengajian murur. Dia panggil pengajian murur. Hari ni pengajian ialah pengajian bacaan hadis. Bacaan hadis sebab kita dikira macam akhir tahun tau. Jadi kami akan baca hadis begitu laju. Kami akan baca hadis begitu laju. Satu hari tu kalau satu-satu macam contoh tadi pengajian Tirmizi, satu hari kena baca 30 muka surat. Hadis tu mungkin dalam ratus jugalah. Itu yang jadi dah terbiasa. Jadi waktu-waktu ni waktu laju. InsyaAllah lepas ni kita akan baca dipanggil dengan tartil, dengan bacaan sederhana lah, hadar sederhana insyaAllah. Baik ya. Jadi alhamdulillah sama-sama kita memanjat syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi kita bertemu, menyambung niat-niat kita yang baik ya, yang mulia. Jadi sama-sama kita perbaiki niat kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan suatu kesan pada diri kita di dalam setiap amalan itu bersesuaian dengan keadaan niat kita. Jadi di sinilah kepentingan untuk kita sentiasa merenung, untuk kita sentiasa merenung hati kita ketika kita melakukan sesuatu perkara. Kadang-kadang perkara tu nampak dia biasa saja, mungkin rutinan kita lakukan berhari-hari, tetapi oleh kerana kita menjaga niat kita, memperbaharui niat kita, Masya Allah, kita mendapat sesuatu yang baru untuk rohani kita. Ya. Jadi syukur juga kehadrat Allah hari ini melihat berapa banyak nafas-nafas yang telah dihembus keluar, masuk dan keluar dalam diri kita, begitu banyak ya, sehingga tidak terhitung dan tidak mampu kita ungkapkan nilai nafas ini. Kerana di dalam riwayat diberitahu kalau seseorang ingin kembali ke dunia untuk beramal, maka dia akan sanggup mengorban segala apa yang dia ada. Segala apa yang dia ada, kalau dia punya emas sebesar dunia ini, sanggup dikorbankan untuk mendapat masa yang sedikit. Ya, masa yang sedikit di dunia ini. Jadi itulah nilainya nafas yang Allah beri kepada kita. Jadi segala puji bagi Allah atas kesempurnaan yang diturunkan kepada kita ya, di dalam setiap hembusan nafas itu semuanya lengkap dan sempurna. Maka mudah-mudahan termasuklah kita di kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Dan ini termasuk golongan yang elit sebenarnya ya. Hamba-hamba yang bersyukur ni adalah golongan elit. Baik, pada malam ini kita masuk pelajaran kita yang pertama. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di dalam nuskhah ini ditulis bab yang pertama, tetapi dalam nuskhah yang lain dia ada tambahan, ditulis Kitabul Ma'murat. Kitab pada menyatakan perintah-perintah Allah. Jadi bab yang pertama ialah babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Jadi bab pada menyatakan ikhlas. Jadi ikhlas ialah suatu kedudukan hati yang sangat tinggi, yang ketika ulama menyebut ikhlas, mereka akan menyebutnya dengan lafaz memperbaharui niat. Kita berada di kedudukan memperbaharui niat. Bila sebut pelajaran ikhlas, di mana kita berada, kita dalam kedudukan memperbaiki niat. Sebab itu kalau kita tengok kitab Riyadhus Shalihin ini, bab yang pertama, bila Imam Nawawi menyebut babul ikhlas, bab pada menyatakan ikhlas, ada hati yang punya kesedaran penuh bahawa segala yang berlaku, segala yang diamalkan hanyalah liwajhillah, tiada dorongan ataupun pengaruh daripada yang lain. Kerana di dalam diri kita ini banyak pengaruh. Pengaruh daripada nafsu, pengaruh daripada syaitan, pengaruh daripada keinginan kita, kehendak kita, kan? Maka nafsu syaitan yang sentiasa mengganggu kita, maka ikhlas hanyalah
apabila suatu amal tadi dikerjakan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ihdarin niyah. Seperti Imam Nawawi menyambungkan bab ikhlas itu dengan nama dan menghadirkan niat. Menghadirkan niat di dalam setiap amalan-amalan kita dan akwal-akwal, mana ucapan-ucapan kita dan keadaan kita, sama ada berterang-terangan dan juga bersembunyi. Mana baik ketika kita bersendirian atau ketika kita bersama dengan orang ramai, maka yang dirundingkan ialah hati kita. Itu isyarah yang nak diberitahu daripada kita kata tajuk ini. Menghadirkan niat dia kata, menghadirkan niat. Ini sebenarnya adalah satu buah daripada satu kebaikan daripada zikir. Kerana seseorang yang tidak ingat Allah di dalam hatinya, maka tidak mungkin untuk dia memperbaharui niat dia. Tak mungkin. Kerana memperbaharui niat ini hanya satu, kerana untuk lillah. Untuk lillah. Kalau kita melakukan sesuatu memang kerana selain Allah, untuk apa perbaharui niat? Tak perlu. Tak perlu, kerana kita memang dah berada di jalan memuaskan keinginan kita. Melakukan sesuatu hanya keinginan kita yang kita melihat ana dalam diri kita. Tetapi apabila seseorang itu ingin mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dia harus memerhatikan dirinya agar tidak dipengaruhi oleh diri sendiri. Maka di situ dia memperbaharui niat kerana Allah. Dan kadang-kadang gangguan datang, sama ada daripada dalam dirinya ataupun daripada luar. Daripada luar, contoh ketika orang memujinya, dia berasa senang, dia berasa gembira. Itu antara tanda yang cukup memberitahu pada kita bahawa yang kita sibuk ialah hanya dengan keinginan kita, bukan dengan Allah. Ataupun sebaliknya, orang mengeji kita, lalu kita berasa sedih, sakit hati, kan? Kenapalah dia ni maki saya, kenapalah dia ni tak hormat saya. Walau ada tuntutan benar, tidak salah. Itu kan, ada tuntutan kita dihormati, ada tuntutan. Tapi terkadang-kadang sentuhan kepada hati itu perlu. Bila orang melakukan sesuatu, artinya tidak mempedulikan kita, contoh kita berasa sedih, mengapa? Dia tidak mempedulikan kita. Itu kan sebenarnya dah tanda jelas yang kita sibuk ialah keinginan kita, bukan keinginan Allah. Bukan kerana Allah. Jadi sebab itu sebenarnya sebut kerana Allah ini satu perkara yang sangat tinggi, yang akhirnya orang-orang soleh mereka malu nak sebut. Malu nak sebut kerana Allah. Akhirnya biarlah mereka mengkehendaki, Allah lah yang menyebut tu nanti di hadapan Allah. Kerana setiap kita pasti akan bertemu Allah. Pasti. Dan akhir sekali kita akan disebutkan sama ada kita benar atau kita dusta. Kita benar atau kita dusta. Masa itulah segala rahsia yang di dalam hati itu Allah Ta'ala yang akan bagi tahu benar atau tidak, benar atau tidak, benar atau tidak, benar atau ikhlas atau tidak, jujur atau tidak, sabar atau tidak, redha atau tidak. Apa semua Allah akan bagi tahu. Itu adalah hubungan kita dengan Allah itu akhir. Maka orang-orang soleh tu dia nak dengar yang hujung itu. Hujung. Bagaimana nanti akhirnya bertemu dia dengan Allah. Yang tiada orang lain. Tiada orang lain. Hanya dia dengan Allah yang akan diberitahu tentang keadaan hati dia dan diri dia. Maka inilah orang-orang yang sibuk dengan hatinya, sibuk dengan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak mempedulikan lagi terhadap apa yang berlaku di sekeliling. Qala Allah Ta'ala. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulakan bab ini dengan firman Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dhalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka itu, yakni Bani Israel, diperintahkan
kecuali untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikhlaskan untuknya akan agama Allah. Maka perintah yang pertama ialah tauhid dan kemuncaknya disebut ikhlas. Mana bertauhid kepada Allah yang diungkap dengan lafaz mengabdi diri ataupun menyembah Allah. Karena menyembah Allah ini adalah ungkapan tauhid sebenarnya. Bukannya perbuatan. Perbuatan itu dia mengungkap dari apa? Kalau dalam hati kita ialah selain Allah, maka perbuatan kita dan ucapan kita akan mengungkapkan untuk selain Allah. Tetapi ketika dalam hati kita tu ada Allah Ta'ala, bahasa mudah dia untuk cari redha Allah, kerana Allah, maka segala ucapan kita dan ungkapan perbuatan kita itu adalah kerana Allah. Jadi mengikhlaskan baginya, yakni bagi Allah Ta'ala akan agama hunafa. Jadi hunafa apa artinya? Ialah dalam keadaan tidak condong kepada segala tuntutan dan pengaruh. Mana hunafa yang disebut lurus. Tiada diganggu, tiada dipengaruhi oleh apa jua pengaruh dalam hubungan hati dia terhadap Allah. Dan diperintahkan mereka itu mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat. Dan itulah agama yang kukuh. Nampak Allah Ta'ala memberitahu ad-dinul qayyim. Dinul qayyimah. Ini lafaz qayyimah. Qayyim. Jadi lafaz istiqamah diambil dari lafaz al-qayyim ini. Istaqama yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqim. Daripada al-qayyim ini. Jadi Allah memerintahkan manusia itu dalaman dan luaran. Jadi perintah bukan sekadar di luar saja, tetapi yang lebih lagi, yang permulaannya, yang dititik beratkan, yang utamanya ialah di dalam. Iaitu bagaimana hati kita mengagungkan Allah. Hati kita mentauhidkan Allah. Maka segala tindakan kita tadi akan menjadi pujian kepada Allah. Tapi kalau dalam hati kita selain Allah, tindakan kita adalah memuji selain Allah. Sebab itu yang disebut, bila orang memuji kita, kita suka, artinya tindakan kita tu adalah memuji siapa? Memuji diri kita sendiri. Kita suka orang memuji kita, artinya perbuatan yang kita pamerkan sehingga orang memuji kita, itu pun hakikatnya kita sedang memuji diri kita. Itu yang dinamakan riya. Bukannya dia mengagungkan Allah. Jadi itu ayat yang pertama. Lagi firman Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Suratul Hajj ayat 37. Terjemahan dia, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging binatang korban dan tidak juga darah-darah binatang korban. Tetapi yang sampai kepada Allah ialah takwa di kalangan kamu. Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi apa yang nak diberitahu di sini? Lihat. Ketika Allah memerintahkan agar kita menyembelih korban, ketika musim haji contohnya, raya haji kan, kita untuk berkorban, maka apakah perintah Allah itu menunjukkan Allah berhajat kepada kita? Allah berhajat kepada apa yang ada pada kita? Tidak. Tidak. Sebaliknya perintah Allah itu yang akan menikmati perintah itu ialah kita. Cuba tengok ayat ni kan. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging binatang korban dan juga darahnya. Nampak? Mana Allah Ta'ala itu tidak pernah memerintahkan kita kerana Allah berhajat pada kita. Tidak. Ini adalah tauhid yang kita kena faham. Kerana ada orang, terutamanya yang dipelopori oleh fahaman Bani Israel, mereka menganggap bahawa ketika Allah menyuruh manusia, artinya Allah perlu
kepada manusia. Allah perlu. Itu Bani Israel. Sebab tu mereka menyebut dalam Al-Quran banyak tempat. Allah menyebut perihal Bani Israel ini. Mereka kata Allah suruh ni tu sebab Allah perlu kita buat tu. Kalau kita tak buat, maknanya Allah Ta'ala tu tak dapat apa-apa. Allah Ta'ala tu tak mulia. Wal'iyadzubillahi min dhalik. Padahal ibadah bukan itu artinya. Ibadah itu adalah kemuliaan kita. Ya? Ibadah itu adalah kemuliaan kita. Setiap perintah Allah adalah kemuliaan kita. Yang mana kemuliaan kita ini tidak nampak di dunia. Tetapi nanti akan dibuka layarnya di akhirat nanti. Masa tu kita akan nampak kemuliaan perintah Allah itu. Lalu Allah memerintahkan kita adalah untuk memuliakan kita. Contoh. Tak faham? Contoh. Apabila seorang raja mengambil seseorang bekerja dengan dia ataupun menanggung perintah raja, apakah raja nak hina orang tersebut? Tak. Tetapi orang itu ketika mendapat perintah raja, dia merasakan bahawa dialah yang istimewa, telah diistimewakan oleh raja dengan perintah itu. Macam orang yang contoh, kalau dia bekerja biasa, dia jadi tukang cukur, tukang cukur kepala. Contohlah tukang cukur kepala. Kan? Bila ditanya tukang cukur, kerja apa? Tukang cukur kepala. Alhamdulillah, syukur. Tapi bila disebut ini adalah tukang cukur diraja, maka pandangan kita terus akan jadi lain. Kenapa? Kerana yang memerintahkan itu, kemuliaan pada yang memerintahkan itu. Kemuliaan yang memerintahkan itu sehingga perintah tadi menjadi mulia. Perintah tadi menjadi mulia. Masya Allah, dapat dia peluang untuk dekat dengan raja. Dapat dia peluang untuk bersama dengan raja. Dia dikenali oleh raja. Ya? Mana perintah itu mulia kerana yang memerintah itu mulia. Maka orang yang melaksanakan perintah itu mulia. Itu ya, sebenarnya perasaan hadir hati yang perlu kita ada. Bukannya kita rasa beban. Amalan ni jadi beban. Segala yang kita buat tu menjadi bebanan bagi diri kita. Bukan. Tapi sebenarnya adalah kemuliaan. Sebab itu bila orang soleh, bila mereka tidak dapat beramal, mereka terlucut daripada suatu amal, maka akhir mereka menangis. Mereka susah hati. Kenapa? Apa? Kerana mereka menyedari hilang kemuliaan mereka. Kemuliaan tu hilang. Bukan mereka rundingkan kemuliaan untuk berhadapan dengan manusia, tetapi dengan pencipta, dengan Allah Ta'ala. Maka disebut dalam ayat ni, tidak sampai kepada Allah Ta'ala daging-daging binatang korban dan tidak juga darah-darahnya. Itu kamu punya. Aku perintahkan dan aku berikan amalan korban ini dan semua tu balik kepada kamu. Ambillah. Sebab itu di dalam kitab fiqh disebut, kan, kita haram berpuasa pada hari raya. Kalau hari raya haji, pada hari raya haji dan seterusnya pada hari tasyrik, maka haram berpuasa. Kenapa? Kenapa elatnya haram? Kerana dipanggil al-i'rad an diyafatillah. Kerana berpaling, lari daripada jamuan Allah. Nampak? Allah Ta'ala hakikatnya yang menjamu. Sebab itu ketika diberi taufik orang untuk berkorban, Allah yang memberi taufik. Kalau tak diadakan amalan itu, mungkin berapa ramai orang yang nak berkorban. Tapi ketika mana Allah Ta'ala mensyariatkan amalan itu melalui teladan para nabi, maka orang pun beramal. Maka dilihat orang-orang mendapat rezeki daripada situ. Kan? Sebab tu kadang ada kan sahabat-sahabat kita yang begitu prihatin. Mereka buat korban di mana? Di negara-negara yang susah. Contoh mereka pergi. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan terhadap setiap usaha orang Islam. Ya? Tetapi yang akan sampai kepada Allah ialah taqwa. Taqwa yang mendiami hati kamu. Taqwa ini nama lain bagi ikhlas. Ikhlas kita sebut ya.
Ikhlas, taqwa, apa? Iman. Sebab tu kalau kita lihat kalimah la ilaha illallah, apa nama kalimah la ilaha illallah? Kalimatul iman, kalimatul taqwa, kalimatul haq, kalimah tayyibah, kalimah ikhlas. Itu semua. Itu semua mana yang mendiami diri orang yang beriman. Maka yang sampai kepada Allah, mana yang Allah nak tengok, yang mana nanti akan menjadi kemuliaan bagi pemiliknya, ialah sifat takwa. Sebab itu dua perkara. Ketika mana kita melakukan suatu kebaikan, maka rundingkan hati kita. Bagaimana hati kita, keadaan hati kita. Seterusnya, firman Allah Ta'ala. Dia ada di dalam nuskhah ini, dia ada ayat yang ketiga ni. Tapi dalam nuskhah yang lain, dia ada tambahan. Dia ada tambahan ayat. Ditambah ayat, itu permulaan juzuk 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu ayat dia. Mana sekali-kali kamu tidak akan mencapai darjat kebaikan yang sempurna kecuali kamu memberi infak. Kamu memberi infak antara perkara yang kamu sukai. Ini juga antara tanda-tanda ikhlas. Iaitu kita melakukan sesuatu melihat bagaimana kita suka. Kita suka kalau perkara itu diperlakukan kepada kita. Contoh, kalau kita menerima pemberian, bukankah kita suka menerima pemberian yang baik-baik? Maka begitulah ketika mana kita memberi infak. Kita mengeluarkan suatu pemberian kepada orang lain. Maka keadaan diri kita, sekiranya disebut kita itu punya ikhlas, kita ingin mencapai kebaikan yang sebenar, kebaikan yang tinggi, mesti kita akan mengeluarkan daripada perkara yang kita suka. Maksudnya, kita menginfakkan daripada benda yang kita suka. Mana kita sendiri suka benda tu. Maka kita beri. Bukan kita beri benda yang kita dah tak nak. Kita dah tak suka. Walaupun dia ada nilai. Betul. Kita tak salah. Adakah itu salah? Tak. Sekarang ni bicara kita bukan masalah hukum boleh atau tidak. Sekarang bicara kita di dalam kitab, khususnya adalah kitab Riyadhus Shalihin ini, bicara dia ialah kita ingin menghadirkan hati kita ke tahap yang tinggi. Tahap ikhlas. Dan itu asal tujuan kitab ini dikarang ataupun disusun hadis-hadisnya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi la yanalallah itu kitab ayat itu ketika turun dia ada dalam qasasus sahabah, kisah-kisah para sahabat. Ketika turunnya ayat ini, satu sahabat yang bernama Talhah, Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia bila turun je malam tu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mana sekali-kali kamu tidak akan mencapai darjat kebaikan yang sempurna kecuali sehinggalah kamu menginfakkan, kamu menafkahkan perkara yang kamu sayangi, sukai. Maka Abu Talhah terus bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini, dan dalam harta aku yang banyak-banyak, kebun Bayruha ini adalah kebun yang paling aku sayang. Kebun Bayruha yang aku punya ni adalah kebun yang paling aku sayang. Yang mana kebun Bayruha ini dekat dengan masjid Nabi. Kemudian dia di kebun itu ada telaga airnya yang sedap. Nabi selalu datang dan minum daripada telaga itu. Maka Abu Talhah ni berkata, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka dengan ayat ini aku sedekahkan kebun aku ini. Dia kata, wahai Rasulullah, gunakanlah kebun ini untuk Allah dan Rasul. Mana letakkan kebun ini
sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tuan. Maka Rasulullah SAW pun suka terima. Tapi akhirnya Rasulullah SAW beritahu kepada Abu Talha, kembalikanlah kebun ini kepada saudara-saudaramu. Aku berpandangan bahawa alangkah baiknya kebun ini kamu bahagikan kepada saudara-saudara kamu. Maka Abu Talha pun membahagikan kebun itu kepada 3 bahagian kepada saudara dia. Sesuai dengan apa yang disyadangkan oleh Nabi SAW. Jadi inilah kehebatan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka itu melakukan sesuatu itu hanya kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sentuh. Sebab itu setiap ayat Al-Quran yang kita baca ni ada kaitannya dengan hati orang-orang yang soleh. Sebab itu ayat-ayat ini lagi kita berusaha untuk memperbaiki hati kita, lagi besar manfaat yang kita dapat daripada ayat itu. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Surah Ali Imran ayat 29. Katakan wahai Muhammad, yakni kepada umatmu, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu, ataupun kamu menzahirkan apa yang ada di dada kamu, maka Allah Ta'ala pasti mengetahuinya. Jadi daripada ayat ini juga memberitahu kepada kita bahawa urusan ikhlas itu di dalam pengetahuan Allah. Maka malulah kita kepada Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sebab itu perkataan yang berbangsa rohani seperti contoh ikhlas, sabar, redha, zuhud, tawakal, sidik, istiqamah, mana ini dipanggil lafaz-lafaz yang berbentuk rohani yang datangnya daripada Nabi SAW. Maka pastikan bahawa kefahamannya juga kembali kepada Nabi SAW. Kefahamannya itu hendaklah kita ambil daripada guru-guru. Kita ambil daripada guru-guru susu galuh, ya, yang ada. Jangan kita ambil kefahaman-kefahaman daripada kalimah ini daripada pemikiran kita. Sebab itu ada orang yang salah faham. Ketika mana bila dia menyebut ikhlas, dia kata ikhlas kan tak boleh minta bayar, dia kata. Dia tak faham. Sedangkan pembayaran sesuatu itu berlaku, itu adalah mimbabil mu'awanah. Mimbabil mu'awanah, firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Contoh, kita ada ilmu. Kita ada ilmu, adalah ilmu pada kita. Lepas tu ada orang minta untuk kita ajar anak dia. Jadi kita pun ajar anak dia. Kita ajar sampai anak dia daripada tak boleh menjadi bolehlah, menjadi fahamlah ilmu tu. Maka bila kita minta bayaran, tiba-tiba anak dia kata ayah pada anak tadi kata apa? Dia kata tak boleh ke cikgu ikhlaskan ilmu tu? Tak boleh ke cikgu ikhlaskan ilmu tu? Dia kata. Jadi sebenarnya di sini jelas bahawa yang ada pada ayah tadi itu ialah kefahaman yang salah. Dia menganggap bahawa ikhlas itu membenarkan dia melakukan sesuatu tanpa bayaran. Bukan, itu bukan ikhlas. Ikhlas adalah hubungan kita dengan Allah ketika kita melakukan sesuatu. Hubungan hati kita dengan Allah. Contoh, ada orang yang mana ketika dia melakukan sesuatu sambil lewat. Ada orang yang mana ketika dia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kan itu adalah kaitan hati dia. Itu adalah hati dia. Jadi di situ bukan masalah bayaran ataupun tidak. Jadi ada pun bayaran itu dia termasuk di dalam babul mu'awanah. Melalui firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong bertolonganlah sekalian kamu di atas kebaikan dan takwa. Bagaimana erti? Artinya ialah ketika seseorang yang punya ilmu tadi, cikgu tadilah dia ada ilmu matematik ke, ilmu bahasa Inggeris ke, tak kira, dia ada ilmu tadi. Lalu ketika dia ada ilmu tadi, dia menyampaikan kepada
anak murid dia, anak kepada fulani tadi, ya, ketika dia menyampaikan itu, kan itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan al-birri. Mana suatu kebaikan yang telah dilakukan kerana menghasilkan ilmu itu di belakangnya ada usaha, di belakangnya ada tenaga, di belakangnya ada belanja, di belakangnya ada semua. Dan ini semuanya ada nilai. Sebab itu Nabi SAW antara perkara yang Nabi sebut ialah orang-orang, antara orang yang paling banyak bersedekah ialah ulama. Itu antara orang yang paling banyak bersedekah ialah ulama. Kenapa? Kerana mereka memberitahu ilmu yang mereka belajar dengan susah payah, dengan susah mengaji mereka tadi tu, mereka memberitahu, dan terkadang mereka memberi itu tanpa apa-apa bayaran. Kerana itu Nabi menyebut mereka ini adalah orang yang paling dermawan. Nabi menggunakan lafaz dermawan, bukan Nabi menggunakan lafaz ikhlas. Nabi menggunakan lafaz dermawan di situ. Orang yang paling dermawan, siapa? Mula-mula mesti para Nabi. Dia paling dermawan. Kerana hidupnya pertama sekali bukan untuk diri. Nabi adalah orang yang hidupnya bukan untuk diri dia. Hidupnya seluruhnya adalah untuk umat. Sebab itu dialah yang paling dermawan, yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa. Para anbiya alaihissalatu wassalam. Dan seterusnya para salihin. Kan betul, anbiya, siddiqin, syuhada, salihin. Semua kita gabungkan dengan nama para aulia, para salihin. Para salihin. Mereka ini orang-orang yang paling dermawan. Kenapa? Kehidupan mereka itu, apa yang mereka dapat, mereka beri untuk umat. Mereka cuba untuk menerangi umat. Jadi balik kepada kisah tadi, ialah ketika guru tadi mengajar anak murid itu ilmu, sesuatu ilmu, kan di belakangnya ada nilai, ada harta yang dibelanjakan, ada tenaga yang dibelanjakan. Sedangkan Allah memuliakan orang beriman. Artinya orang beriman ini, dia ada nilai, dirinya punya nilai, masa dia punya nilai, tenaga dia punya nilai. Ini yang dikatakan bahawa sebenarnya ketika kita berakhlak, kita bertauhid, kita akan sedar bahawa setiap hamba Allah tu ada nilai. Tak boleh kita sentuh dia sembarangan. Tak boleh. Kita nak hina dia sembarangan. Tak boleh. Kerana mereka punya nilai di sisi Allah. Begitu tinggi nilai manusia ini sehingga disebut oleh Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala kata, kalau kau buat dosa dengan aku, engkau minta ampun, aku akan maafkan. Tapi kalau engkau buat dosa dengan hamba aku tidak akan maafkan sehinggalah hamba-Ku itu memaafkan. Apakah makna daripada perkara ini? Maknanya manusia itu sendiri punya nilai yang begitu mulia di sisi Allah Ta'ala. Itulah maksudnya. Sebab tu orang soleh, dia paling takut satu je. Perbuatan dia menyakiti mana-mana orang lain. Itu yang dia paling takut. Yang dia paling takut sangat. Yang dia paling takut. Kerana ketika berbekas di hati satu orang, orang tu akan bawa depan Allah. Apa yang boleh jawab? Apa yang boleh dijawab? Maka tadi ketika guru tadi mengajar anak murid tadi dengan penuh prihatin, penuh kasih sayang sehingga anak murid tadi membesar, maka bapa pada pelajar tadi dia kena balasi. Bapa tadi ada duit contoh. Dia tidak dapat mendidik anaknya, maka dia perlu memberi. Itu yang dipanggil mu'awanah. Sebab tu dia berterima kasih, wahai guru, kerana meluangkan masa, kerana meluangkan tenaga, kerana terkadang-kadang guru tu mungkin anak dia sendiri pun dia tak dapat tengok elok. Kan? Kerana sibuk je dengan anak-anak murid tu. Maka ayah-ayah ni, mak-mak ni, maka ketika dia hadir, dia membayar sesuatu, yuran ke apa, tak kira lah. Maka dia bukan membayar dengan perasaan, kan aku dah bayar. Bukan. Dia membayar itu dengan penuh penghargaan. Kerana dia menghormati apa yang guru tadi beri, maka apa yang aku beri ni sebenarnya tidak senilai dengan apa yang guru tadi bagi. Itu perasaan yang harus ada pada diri dia. Itu dipanggil mu'awanah. Jadi sebenarnya yang bicara ikhlas bukan masalah tu. Bukan masalah tu. Sebab tu kadang-kadang kita salah faham. Kalau kita ikhlas tak payah bayar. Bukan. Salah. Bukan itu. Itu adalah bab lain. Ya? Ikhlas ni adalah hati kita dengan Allah. Yang mana kita takut. Mungkin kita cakap depan orang ikhlas, tapi Allah yang takut, yang tahu hati kita.
Itu yang menjadikan kita takut, kita malu kepada Allah, kita gerun kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Innahu alimun bidati sudur. Dia mengetahui apa yang terdapat di dalam dada kita. Yang mana akan tiba satu masa alam itu akan menzahirkan apa yang ada dalam dada kita. Kalau contoh di alam kubur. Alam kubur ialah kita bersendirian. Kita melihat apa yang ada dalam dada kita. Kalau di padang mahsyar, di padang mahsyar, maka bukan sekadar kita, umat yang lain juga akan melihat apa yang ada dalam dada kita. Ketika mana orang yang mana membuka aib manusia, maka Allah Ta'ala akan mengiklan juga untuk dia. Akan membuka aib dia. Wal'iyadzubillah min zalik. Maka dilihat oleh manusia yang lain. Amalan dia tadi, keburukan yang dilakukan tadi. Maka kerana inilah ada penjagaan yang diajar oleh Nabi SAW. Maka tutup aib saudaramu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aibmu di dunia dan juga di akhirat. Jadi kan semua dibalik. Jadi alam hati tu akan dilihat. Nanti akan tiba masanya kita akan melihat apa yang ada dalam hati kita. Sehingga orang pun akan bersama dengan siapa yang ada dalam hati. Kalau orang tu orang beriman, contoh. Sebab itu antara janji Allah kepada orang beriman, mereka akan dihimpunkan bersama-sama keluarga mereka dengan iman. Mana kalau keluarga mereka di dunia ini ada iman, maka di akhirat mereka juga adalah keluarga. Tapi kalau keluarga di dunia mereka ini tidak ada iman, maka ketika di sana mereka tidak lagi menjadi keluarga. Itu ada. Dalam juz 27 Allah Ta'ala bagi tahu, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Allah Ta'ala kata. Dan orang-orang yang beriman itu wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu diikuti pula oleh zuriat-zuriat mereka dengan iman. Sebab mana atas akidah yang sama, atas keimanan yang sama, sifat hati yang sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan zuriat-zuriat mereka mana di hari akhirat nanti. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan kurangkan sedikit pun daripada amalan mereka. Mana berhimpun seseorang di akhirat nanti pun berdasar apa yang ada dalam hati. Kerana itu orang-orang soleh, guru-guru, mereka menyebut waspada dengan siapa yang ada dalam hati kita. Kerana kita akan dihimpunkan oleh Allah dengan siapa yang kita sayang. Sebab itu guru-guru mursyid mereka melancarkan amalan-amalan, dipanggil muhib, kasih kepada Rasul, kasih kepada Rasul, kasih kepada orang soleh, kasih kepada orang beriman, kasih kepada orang-orang yang beramal, kasih, sayang. Disesuai. Dan pagi tadi dalam kelas tafsir sama. Dalam masalah muhib, kasih, dalam masalah kasih, Allah Ta'ala sekurang-kurangnya akan menyelamatkan kita ialah kasih itu. Ketika mana Nabi Allah Lut, kan? Nabi Allah Lut melihat azab yang berlaku pada kaumnya. Nabi Allah Lut melihat azab berlaku pada kaumnya. Kata-kata yang diungkapkan ialah kamu tidak mengasihi, la yuhibbu, mana la tuhibbunan nasihin, kamu tidak menyukai orang-orang yang prihatin kepada kamu. Kamu tidak menyukai orang-orang yang berdakwah kepada kamu. Kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu. Perkataan yang digunakan oleh Nabi Allah Lut itu adalah perkataan kasih, muhib. Kerana kasih ni ialah paling, kalau kita menyebutkan tentang amal kebaikan, kasih ni ialah yang paling bawah. Sebab tu Nabi SAW sebut perihal orang yang berilmu. Nabi kata apa? Nabi kata 5 tingkatan.
Satu, ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamisata fatahlika. Qala al-khamisatu an tabghudal ilma wa ahlahu. Mana Nabi kata 5 kan. Nabi kata pertama sekali hendaklah engkau keluar di satu hari itu sebagai seorang yang berilmu. Jikalau tidak, sebagai seorang yang mempelajari ilmu. Itu yang kedua. Berilmu satu ataupun mempelajari ilmu tu dua. Yang ketiga, kalau tidak, engkau menjadi orang yang mendengar ilmu. Kita tak dapat belajar, kita dengar. Yang keempat, engkau menjadi orang yang mencintai orang yang berilmu. Keempat, itu dah last tu. Maka Nabi kata, jangan kau jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Ditanya oleh sahabat. Orang yang kelima ialah orang yang membenci ilmu dan membenci ahli ilmu. Yang kelima, kamu akan binasa. Yang keempat tu disebut suka. Last, suka. Sebab tu kita kena suka kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh, Rasulullah SAW, para sahabat ni. Kita cuba untuk dengar nama mereka itu berkali-kali agar datang dalam hati kita, suka, dihadirkan Allah kesukaan dalam hati kita kepada mereka. Wallahu alam, sekadar itu perkongsian di malam ini, mudah-mudahan ya bermanfaat terutama bagi hak diri saya. Jadi semoga apa yang disampaikan itu diberi Allah Ta'ala dengan izinnya taufik untuk kita beramal dengan amal-amal yang soleh, dan diberi rezeki istiqamah dalam kebaikan dan disudahi dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam majlis kami berhimpun, maka himpunkanlah kami dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam majlis kami disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut nama para sahabat, disebut nama orang-orang yang soleh, maka rezekikanlah kami di dunia ini akhlak-akhlak mulia yang ada pada diri mereka. Rezekikan kepada kami untuk berhimpun bersama dengan mereka di hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami punya segala kelemahan, Kau punya segala kelebihan, maka tutupilah kekurangan dan kelemahan kami dengan semata-mata kurniaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.